Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nakiratu Qala wan-nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar wa taqribuhu kullu ma salaha taqsadaha dukhulul alif wal lam 'alayhi nahwu ar-rajuli wal farasi. Jadi dalam pengajian yang lepas kita dah bahaskan isim-isim ma'rifah. Isim-isim ma'rifah dan semuanya ada 6. Yang disebut di dalam matan ada 5, tapi secara tafsirnya lagi semuanya ada 6. Sebab isim mubham terbahagi kepada 2, isim isyarat dan juga isim mausul. Jadi kita dah tahu dah apa itu isim isyarat, apa maksud ma'rifah, dan sekarang ni kita nak tahu pula apa itu nakirah. Jadi isim ma'rifah ada 6. Yang pertama isim dhamir ataupun isim mudmar, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim yang ada padanya alif dan alif lam, dan yang keenam apa yang disandarkan, isim yang disandarkan kepada apa yang disebutkan sebelum ini tadi. Jadi semua sekali ada 6 isim ma'rifah, dan masing-masing ada takrif masing-masing lah. Jadi apa ya takrif itu? Takrifnya tanda dan hafal. Kemudian masuk kepada isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Apa yang disebut dengan nakirah? Jadi kata musannif rahimahullah, wan nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Dikatakan dan bermula nakirah itu adalah kullu ismin, tiap-tiap isim yang sya'i'in, yang mencakupi, yang melengkapi, merangkumi, fi jinsihi, pada jenisnya. Ini payah sikit tarikh ni. Sya'i' itu maknanya yang muntashir. Setiap isim yang makna dia, madlul dia luas. Contoh perkataan rajul, anda sebut rajul laki-laki. Jadi bila anda sebut perkataan rajul laki-laki, jadi terbenar semua yang yang masuk dalam makna rajul, iaitu laki-laki yang berakal, daripada yang baligh, daripada anak Adam, itu masuk rajul. Laki-laki yang baligh daripada anak Adam. Jadi semua yang ada makna ni terbenar kata rajul. Jadi nak sebut rajul, jadi dia maksud dia luas. Azimi laki-laki, adni pun termasuk dalam kataan rajul, qayyim masuk dalam kataan rajul. Jadi itu yang ditakrifkan di sini, kullu ismin sya'in. Ini apa yang mudah sya'in? Setiap nama yang terjemah mencakupi, muntashir, yang umum. Boleh juga yang umum. Setiap nama yang umum pada jenis dia. Bila sebut laki ni isim jins, isim jenis. Jadi tiap-tiap individu yang ada makna lelaki itu boleh kita katakan dia rajul. Siapa dia rajul? Syahir ke, Ana ke, siapa dia? Jadi nakirah, tak dikenali. Jadi dia nak tafsirkan perkataan kullu ismin sya'i'in fi jinsihi itu, dia datangkan la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Itu bukan maksud nak takrif, itu nak tafsir daripada perkataan belakang. Apa maksud kullu ismin sya'i'in fi jinsihi?
Maksudnya la yakhtassu bihi, tidak tertentu dengan isim tu salah satu daripada yang lain. Satu daripada yang lain. Maknanya tidak tertentu mana-mana satu. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar, itu tafsir bagi perkataan kullu ismin syai'in fi jinsihi. Jadi bila sebut rajul, maka kita tidak menentukan dengan perkataan rajul tu anda tak tentukan salah seorang yang tertentu. Maknanya anda tak tentukan dengan Azimi, tak tentu juga dengan Qayyim, tak tentu juga dengan diri Yana. Jadi setiap orang yang ada makna rajul, maka kita boleh katakan dia Ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki. Siapa dia lelaki itu? Jadi itu perkataan yang umum, disebut sebagai isim jins. Disebut sebagai isim jins. Tapi jins di sini bukan jins dengan makna dalam mantik. Isim jins lughawi. Apa ni ma yasduqu li muta'addid. Satu benda yang benar pada apa dia punya, maknanya dia punya afrad dia, individu daripada perkataan tu banyak. Ayah nak terang. Macam bila nak sebut nama Qayyim, jadi individu daripada nama tu hanya kena pada seorang tubuh yang tertentu, nama dia Qayyim. Tapi bila sebut rajul, individu daripada perkataan rajul tu banyak. Rajul, ana rajul, adni rajul, yang ni rajul ni individu dia, afrad daripada perkataan tersebut. Disebut sebagai afrad ataupun fardun. Fardun satu, afrad dia banyaklah. Itu takrif yang apa ni diletakkan oleh musannif. Jadi takrif ni agak susah sikit. Jadi dia nak takribkan faham wa takribuhu. Sebab tu kan dalam apa syarah Syekh Khalid dia kata wa fihi ghumum. Ada dalam takrif ni tidak jelas. Tambah pula untuk mubtadi', orang yang baru mula mengaji, datang nak takrif macam ni, jadi agak susah. Jadi dia nak takribkan faham apa itu isim, apa isim itu isim nakirah, maka dia datangkan dengan satu lagi, kata dia kullu ma saluha ataupun salaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Maknanya tiap-tiap isim, tiap-tiap barang, maknanya tiap-tiap isim yang boleh masuk alif lam ke atasnya. Rajul boleh tak buah alif lam? Boleh buah alif lam. Kitab boleh tak buah alif lam? Boleh buah alif lam. Jadi itulah isim nakirah. Jadi takrif ni agak mudah. Takrif yang kedua ni agak mudah. Jadi kitab terbenar kitab fiqh, terbenar kitab nahwu, terbenar kitab tafsir. Satu perkataan yang umum. Kitab. Meja apa pun sama juga umum. Tapi bila berbuah alif lam, dia akan jadi ma'rifah. Iaitu tiap-tiap isim yang boleh dimasuk alif lam atasnya. Ini alif lam ma'rifah lah, alif lam yang memakrifahkan isim tersebut. Wa aqulu, dan aku kata syarah, kita bagi contoh ar-rajul wal fars. Wa aqulu an-nakiratu hiya kullu ismin wudi'a, iaitu tiap-tiap isim yang wudi'a diletakkan, yang digunakan ataupun diletakkan la liyakhussa wahidan bi aini, yang digunakan tidak untuk menentukan mana-mana satu. Tidak untuk menentukan mana-mana satu. Baik min baini abbi'ainihi min baini afradi jinsihi, daripada yang ini di antara individu jenis dia. Boleh kau faham? Rajul itu jins. Individu bawah dia banyak ramai. Apa saja yang cukup, yang apa ni rajul, iaitu seorang lelaki yang baligh daripada Bani Adam, daripada anak Adam. Jadi semua yang
masuk kena takrif tu, maka dikatakan dia rajul. Termasuk dalam perkataan rajul. Jadi afrad dia banyak. Dia punya individu perkataan tu, makna dia tu banyak. Jadi isim nakirah ni satu isim yang digunakan, tapi dia bukan nak menentukan mana-mana satu afrad tu. Dia tak menentukan pun si fulan. Dia tidak menentu bi'ainihi secara secara khusus bagi seseorang. Bal an-nakiratu hiya kullu ismin wudi'a la liyakhussa wahidan bi'ainihi min baini afradi jinsihi. Bal yasluha itlaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badal. Bahkan isim ni digunakan terjemah macam mana ni? Faham tak? Bal yasluha itlaquhu ala kulli wahidin. Bahkan maksud dia, sah untuk kita itlaqkan, boleh untuk kita itlaqkan, kita guna pakaikan atas tiap-tiap seseorang ala sabilil badal, atas jalan badal. Contohnya ja'a rajulun, lepas tu kita datangkan badal Ahmad. Jadi kita boleh, kita tak tentukan ja'a rajulun siapa dia? Rajul. Jadi kita boleh tukar gantikan rajul tu dengan badal. Mana kita tentukanlah. Tadi dia punya umum, sebab rajul dia punya individu dia ramai. Jadi kita nak khususkan siapa dia, kita datangkan dengan badal. Ja'a rajulun, iaitu Ahmad. Terjemah iaitu. Nahwu rajulin wa imra'atin, seperti kata laki-laki dan perempuan. Fa innal awwala, maka sesungguhnya kalimah yang pertama iaitu rajul, yasihu itlaquhu ala kulli dzakarin balighin min bani Adam. Boleh sah untuk kita gunakan ala kulli dzakarin, kita gunakan kalimat rajul tu atas tiap-tiap laki-laki yang baligh daripada anak Adam. Maka kalimah rajul anda boleh kata azimi laki-laki, Suyuti anda boleh kata Suyuti laki-laki, Adni anda kata Adni laki-laki. Semua boleh. Kalimah dengan kalimah rajul, satu kalimah tu je, tapi boleh digunakan pakai pada individu-individu yang ramai. Jadi tak tentu. Jadi boleh kita badalkanlah, ambil daripada salah satu individu, jadikan badal bagi kalimah rajul. Wasani, itu maksud rajul. Mestilah laki-laki baligh. Adapun budak-budak yang belum baligh tidak dinamakan sebagai rajul. Budak-budak tak dinamakan sebagai rajul. Sebab tu dalam Quran Allah sebut maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ayah aba ahadin, ayah salah seorang daripada kamu, min rijalikum, daripada laki-laki daripada kamu. Tidak ada. Jadi kalau baca ayat ni tak faham apa maksud rijal, jadi dia akan confused. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak lelaki? Bukankah Nabi ada anak Qasim, Abdullah, Ibrahim? Ni semua anak-anak Nabi ni lelaki semua ni. Tapi ayat Quran sebut maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, salah seorang daripada laki-laki daripada kalangan kamu. Jadi bila kita faham maksud rajul, sebab anak-anak ni semua mati kecil. Anak-anak lelaki Nabi semua mati kecil. Qasim mati kecil, Abdullah mati kecil,
dan juga Ibrahim pun mati kecil. Jadi bila mati kecil, balik dah lagi? Tak balik. Jadi tak dipanggil rijal, tak dipanggil rajul. Allah sebut maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukan Quran. Wasani yasihu itlaqu ala kulli untha balighatin min bani Adam. Dan yang kedua itu kalimah imra'ah sah untuk kita guna pakai di atas tiap-tiap perempuan yang dah baligh daripada anak Adam. Jadi setiap perempuan, katalah perempuan muslimat semua yang dah ada depan ni semua muslimat. Jadi semuanya dah baligh dah. Jadi boleh kata ni imra'ah, ini imra'ah, ini imra'ah, ini imra'ah. Jadi individu perkataan imra'ah itu ramai. Dia tak tertentu. Perkataan imra'ah tu tak menentukan satu-satu individu tertentu. Itu maksud dia tadi tu la liyakhassa wahidan bi ainih min baini afradi jinsihi. Yang satu isim yang digunakan tidak menentukan satu individu tertentu daripada makna kalimah tersebut. Wa alamatun nakirati, dan alamat nakirah itu antasluha li an tadkhula 'alaiha al wa tu'athira fiha at-ta'rifa. Alamat nakirah itu bahwasanya boleh bahawa masuk ke atasnya al dan memberi kesan al tersebut pada nakirah, pada isim nakirah, fiha fi nakirah tu dia bagi kesan akan ta'rif. Asal isim nakirah bukan ma'rifah, jadi tak tentu mana-mana satu. Maka boleh alamat nak kena isim tu isim nakirah bawa masuk alif lam. Jadi alif lam tersebut dia bagi faedah mentakrifkan isim tersebut. Mentakrifkan isim tersebut. Adapun isim ma'rifah dia tak bagi faedah ma'rifah, sebab memang ma'rifah dah. Sebab tu kita tak kata al-huwa, al-hadha, kita tak sebut, sebab dia memang dah ma'rifah. Kecuali pada nama-nama yang tertentu, diletak alif lam, tapi bukan tujuan untuk ma'rifah. Seperti Abbas ataupun Fadl, nama-nama daripada masdar ataupun isim fa'il, Haris, kemudian diletakkan alif al-Haris, al-Fadl. Itu alif lam tapi tak memberi faedah makrifah. Yang nak masuk, kita nak kena isim nakirah ni, isim nakirah bila masuk alif lam dia bagi faedah makrifah. Isim tu jadi makrifah. Itu dinamakan isim nakirah. Adapun kalimah fadl, nama orang bubuh alif lam, dia terima juga alif lam, tapi dia tak bagi faedah makrifah. Jadi dia bukan isim nakirah. Dia bukan isim nakirah. Nak kenal isim nakirah tu isim yang bila masuk alif lam tu bagi faedah ta'rif pada dia. Adapun kalau isim tu masuk alif lam tapi alif lam tak bagi faedah ta'rif, itu bukan isim nakirah. Itu alamat nak kenal isim nakirah. Nahwu rajulin, seperti kalimah rajul, fa innahu yasihhu dukhulu al alaihi, sesungguhnya sah masuk alif lam atas kalimah rajul. Wa tu'athiru, dan alif lam tersebut memberi kesan fihi pada kalimah rajul itu at-ta'rif, akan ta'rif. Fataqulu ar-rajulu wa kadzalika gulamun wa jariyatun wa sabi wa fatatun. Begitulah kalimah gulam, jariyah, sabi, fatah, muallim. Fa innaka taqul al-gulam wal jariyah was sabi wal fatah wal muallim. Boleh. Ni
soalan? Boleh. Isim alam dia setengah. Isim alam. Dia ada isim alam yang apa tu, asal isim fa'il. Contoh asal isim fa'il ataupun asal masdar, kemudian dijadikan sebagai alam. Jadi isim isim fa'il tadi ataupun masdar yang dijadikan alam tadi boleh dimasukkan alif lam. Tapi dia bukan tujuan untuk memakrifahkan. Dia ada tujuan lain. Sebab bila dia jadi alam, dia memang dah makrifah dah. Tak perlu lagi datangkan alif lam. Tapi kadang didatangkan alif lam itu ada tujuan yang lain. Zaidun tak? Zaidun tak ada. Kalau jamak ataupun tasniah itu boleh didatangkan alif lam, sebab makrifah dia hilang bila dijamakkan ataupun bila lebih daripada satu. Sebab Zaid seorang, jadi merujuk kepada satu nama yang tertentu. Zaid maknanya ni zat yang tertentu. Tapi bila kita Zaidan, dua Zaid, jadi dah tak jadi makrifah dah lah. Faham tak? Dah tak jadi makrifah sebab dua orang, mana satu. Jadi dikaitkan dengan al, boleh huruf alif lam. Az-Zaidani qa'imani, sebab tu ada alif lam. Az-Zaiduna qa'imuna. Sebab bila dah lebih daripada satu, maka dia tak tentu pada mana-mana satu. Dia tak jadi makrifah dah. Jadi didatangkan alif lam. Soalan? Surah Qaf. Ada? Babul Aqfi. Babul Aqfi wa huruful Aqfi 10. Dan huruf-huruf ataf itu 10. Wahiyal wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'i. Kata musannif rahimahullah, dan bermula huruf ataf itu 10 huruf. Wahia, dan ia itu huruf-huruf ataf itu al-waw, fa, summa, au ila akhirih. Baik. Wa aqulu, kata aku syarah rahimahullah, lil atfi ma'nayan. Bagi ataf ni ada dua makna. Bagi ataf dua makna. Lil atfi ma'nayani. Ahaduhuma lughawiyyun. Salah satu daripada keduanya adalah makna lughawi, dan yang kedua istilahiyyun. Ini makruflah, kita sebut ulang dah. Ada makna lughah, ada makna istilah. Di awal dulu pun kita dah sebut dah apa makna istilah pada lughah dan istilah pada istilah. Apa makna istilah pada lughah, apa makna istilah pada istilah. Jadi dia nak mulakan pada makna lughah dulu. Amma ma'nahu lughatan fa huwa al-mail. Adapun maknanya, makna ataf pada lughah, maka iaitu maknanya adalah al-mail. Mail ni makna cenderung ataupun condong. Taqulu, tapi ada juga yang mengatakan makna dia adalah rujuk. Rujuk kembali, dengan makna kembali. Sebab bila kita ataf ni, kita nyanyi ataf ke mana ni? Ini nak kembali ke mana? Ini nak kembali ke mana ni? Dah buat ayat-ayat panjang, lepas tu ada waw. Jadi dia ni ataf ke mana ni? Ataf ke kalimat ni ke kalimat yang satu lagi? Jadi nak tahu kembali dia ataf ke mana, sebab kita nak letak makna. Sebab kadang-kadang makna boleh berubah bila kita silap ataf. Sini dia letak makna main. Taqulu, kamu kata atafa fulanun ala fulanin ya'tifu atfan. Bab mana ni? Atafa ya'tifu. Bab ke bawah ni? Amin. Atafa ya'tifu.
fa'ala yaf'ilu. Aqafa yaqtifu. Aqafa fulanun ala fulan. Dikatakan dalam bahasa Arab aqafa fulanun ala fulanin. Itu nak bagi tahu fi'il mudhari' dia yaqtifu aqfan. Datangkan fi'il mudhari', datangkan masdar. Turidu, kamu nak kata apa? Annahu mala ilaihi. Bahwasanya fulan itu, si fulan yang pertama tu mala cenderung kepada si fulan yang satu lagi wa asbaqa alaihi, dan dia dan bersimpati dan juga bimbang ke atasnya. Kepada lughah. Bolehlah juga munasabah condong ni, condong ke mana? Dia cenderung ke mana? Nak patah balik tu. Sebab ataf-ataf ni kan kita nak tahu dia ataf mana, nak tengok hukum belakang dan juga makna. Itu munasabah pada lughah. Apa makna pada istilah? Pada istilah terbahagi kepada dua. Wa ammal atfu fil istilah fa huwa qismani. Adapun ataf pada istilah maka iaitu dua bahagian. Ada dua bahagian ataf pada istilah. Al-awwal atfu bayanin, yang pertama dinamakan ataf bayan, wa tsani atfun nasakhi, yang kedua dinamakan ataf nasakh. Kemudian dia nak takrifkan apa itu ataf bayan. Sebab perbicaraan kita yang panjang di sini, huruf-huruf ataf ni semua ni ataf nasakh. Ada kena mengena dengan ataf bayan. Jadi nak terangkan dulu ataf bayan. Fa amma atful bayan, adapun ataf bayan fa huwa tabi'ul jamidul muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif al mukhassisu lahu fil nakirat. Pernah dengar tak takrif ni? Namai. Buat nak takrif ni. Sifat. Cuma ada tambah jamid. Ada tambah jamid. Apa dia ataf bayan? At-tabi'u, tabi', al-jamid, tabi' yang jamid. Kita dah bagi tahu dah itu ada dua, satu isim mushtaq, satu isim jamid. Satu isim mushtaq, satu isim jamid. Apa dia isim jamid? Iaitu perkataan dasar ataupun umbi yang tidak boleh dikembalikan lagi kepada asal. Itu isim jamid. Contoh perkataan rajul. Apa asal dia? Ada asal tak? Tak ada. Perkataan jabal. Apa perkataan asal jabal? Tak ada. Perkataan qalam. Apa perkataan asal dia? Kitabah. Apa perkataan asal dia? Ataupun kitab. Jadi dia tak ada perkataan asal. Sebab dia asal lah. Adapun isim mushtaq, itu isim yang diambil daripada perkataan lain, merupakan kata-kata yang terbit daripada perkataan lain, daripada perkataan asal. Contoh isim isim fa'il. Isim fa'il dharib. Dharib daripada perkataan mana? Darb. Madrub daripada perkataan mana? Darb. Katibun, penulis, daripada perkataan mana? Kitabah. Jadi dia ada asal dia. Itu dipanggil isim mushtaq. Itu dipanggil isim mushtaq. Adapun yang tak ada asal ni, dia dinamakan sebagai isim jamid. Jadi ataf bayan ni isim jamid. Dia tabi' yang jamid. Ini dia membezakan ataf dengan sifat. Yang mana sifat ni isim mushtaq dan juga isim jamid, kedua-dua sekali boleh jadi sifat. Cuma isim jamid yang ditakwilkan. Ditakwilkan kepada isim mushtaq. Ini yang membezakan ataf bayan dengan sifat. Sebab tu terkadang dalam i'rab kita boleh bawa kepada dua sekali. Yang ni boleh jadi badal boleh jadi ataf bayan boleh. Kadang-kadang boleh jadi ni boleh jadi ni pun boleh. Boleh dua-dua sekali. At-tabi'ul jamid, lepas tu tugas dia, faedah dia al-muwaddihu li matbu'ihi. Dia menjelaskan, menyatakan matbu' dia. Dia menerangkan matbu' dia lagi. Matbu' tak berapa nak jelas, dia terangkan. Tapi sekiranya fil ma'arif, kalau matbu' dia isim ma'rifah. Kalau matbu' dia isim ma'rifah,
dia memberi faedah menerangkan matbu' dia. Al-mukhassisu lahu, al-mukhassisu, dan tabi' tu pula mengkhususkan lahu. Domain tu kembali dari mana Aman? Lahu. Al-mukhassisu lahu. Siapa dia? Nasib. Al-mukhassisu lahu. Domain tu pergi ke mana? Apa dia? Nak bahasa Arab dia bang? Tabi'. Jangan nak kenal. Kan al-mukhassisu di tabi'. Apa? Matbu'. Al-mukhassisu lahu ay li matbu'ihi. Kan belakang tu kan, al-muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif, al-mukhassisu lahu ay li matbu'ihi. Itu penting tengok belakang. Bahasa Arab macam itulah dia ringkas. Tadi dia kata al-muwaddihu li matbu'ihi. Lepas tu al-mukhassisu lahu. Patutnya li matbu'ihi lah. Tapi bahasa Arab bila dia sebut dah tadi, dan ni dia domerkan, dia datangkan dengan kata ganti je. Jadi tabi' yang jamik tadi, kalau isim makrifah, dia mentawdihkan, dia menjelaskan lagi matbu' dia. Kalau matbu' dari isim makrifah, dia menjelaskan lagi matbu' dia. Tapi kalau matbu' dari isim nakirah, dia mentakhsiskan. Al-mukhassisu lahu li matbu'ihi fil nakirat. Dia mengkhususkan siapa dia ni. Tak tentu mana-mana umum. Lafaz tu umum, jadi datang badal, datang atas bayan, dia mengkhususkan matbu' tadi. Yang ini dia bagi contoh, kita tengok. Fa misalu atfil bayan fil ma'arif. Misal contoh atas bayan fil ma'arif, ada isim ma'rifah. Ja'ani Muhammadun abuka. Telah datang akan daku oleh Muhammad. Muhammad ma'rifah. Lepas tu datang abuka, ayah kamu. Muhammad tu ayah kamu. Jadi dia jelaskan lagi siapa Muhammad tu. Dia tawdih, dia menerangkan, dia menjelaskan, menyatakan Muhammad tu siapa dia. Abuka. Fa abu atfu bayani ala Muhammad. Abu jadi ataf bayan atas Muhammad. Jadi dia ikut hukum Muhammad tu lah. Muhammad tu rafa', dia pun rafa' juga. Sebab dia tabi' pun daripada puak tabi' juga. Kalau pecah semua jadi 5 lah, masuk ataf bayan ni. Tapi atas satu nama ataf, dia masuk dalam tu sekali. Jadi kira 4. Fa abu atfu bayani ala Muhammad wa kilahuma ma'rifatun. Kedua-duanya si ma'rifah. Wasani min fil misal muwaddihun lil awwal. Dan yang kedua pada misal, yang kedua tu yang mana? Kan dia. Yang mana? Wasani fil misal. Abuka. Wasani fil misal, iaitu kalimah abuka tu muwaddihun lil awal. Dia tu menerangkan, menjelaskan bagi yang pertama. Apa dia yang pertama? Muhammad. Wasani fil misal maksudnya kalimah abuka, muwaddihun lil awal, maksud awal tu kalimah Muhammad. Jadi kalimah yang kedua itu menerangkan yang pertama. Wa misaluhu fin nakirat. Misalnya misal apa? Tadi dah sebut dah, wa fa misalu atfil bayan. Sini kena takdir lah. Fa misalu atfil bayan fin nakirat qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, mimma in sadid, daripada air nakirah, datangkan sadid. Dia kata sadid ni ataf bayan. Dia nak ayat tu umum sangat. Ayat apa? Datangkan sadid khusus. Sadid ni nanam kan?
Fasadi ni adalah hikayah atfu bayani ala ma, ataf bayan di atas kalimah ma, air tu. Maksudnya air apa? Nanah. Air nanah. Dia mengkhususkan keumuman lafaz ma tadi. Wa kilahuma nakiratun wa tsani fil misal mufassisun lil awal. Habis itu ataf bayan. Wa amma atfun nasaqi, silap bagi itu disebut atfun nasaqa. Yang salah betulkanlah. Wa amma atfun nasaqi, mudhaf ilaih, fa huwa at-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil asharah. At-tabi' alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi, antaranya, yang menengahi antaranya dan antara matbu'nya oleh salah satu daripada huruf asyarah. Bainahu tu kembali kepada mana, Umay? Bainahu dhamir tu Syawal, dhamir bainahu. Terus. Tabi'. Ada tabi'. Betul kan? Atau wa baina matbu'ihi. Ha tu, dhamir ha tu yang kedua pula. Amin. Cuba belajar tengok sikit lah. Tengok sikit makna, silau-silau makna. Tahu. Tu yang tu bainahu baina tabi'. Ha tu mana kira tabi'. Wa baina matbu'ihi. Tabi' ya. Ahsanta. Allahu alaik. Baina matbu'ihi, matbu' bagi tabi' juga. Ahadu tu jadi apa? Ahadu ya apa? Apa dia? Khabar bagi? Khabar bagi tabi'. Tabi' tu kan khabar lah. Ahadu jadi apa? Saya Pak yang bagi? Ya tawassatu. Bukan domain pun juga tabi'. Lain tawassatu. Ya tu. Ahadu jadi fa'il bagi ya tawassatu. At-tabi' alladhi yatawassatu bainahu bainat tabi' wa baina matbu'ihi, matbu' bagi tabi' oleh ahadul hurufil asyarah. Nampak tak? Itu tabi' atau nasab ni apa? Atau nasab ni fahuwa, maka iaitu atau nasab tu adalah, nasab tu adalah tabi' yang menengahi antaranya, antara tabi' dan antara matbu'nya, matbu' bagi tabi' ahadul hurufil asyarah. Itu atam nasab. Tabi' contoh, ja'a Zaidun wa Muhammadun. Ini apa ni apa? Matbu'. Tadi panggil tabi'. Tabi' yang menengahi
antara dia ni khabar tabi' dan matbu' dia, menengahi antara dia dan antara matbu' dia oleh huruf, salah satu daripada huruf ataf. Itu maksud at-tabi' alladhi yatawassatu, menengahi antara dia bainahu wa baina matbu'ihi, iaitu Zaid menengahi antara dia dan matbu' oleh huruf, salah satu pada huruf ataf, waw ke, fa ke, summa ke, imma ke, apa-apa lah. Yang penting dia menengahi antara tabi' dan juga matbu'. Itu ataf nasakh. Wahadihil huruf, jadi disebut salah satu daripada huruf-huruf yang 10. Dan ini huruf ni, ini segala huruf yang 10 ni, iaitu nak sebutlah satu-satu huruf yang 10 itu berserta dengan makna. Baik. Al-waw, ni pun kena hafal. Al-waw li mutlaqil jam'i. Apa hafal? Waw li mutlaqil jam'i. Waw wa hiya, al-waw tu li mutlaqil jam'i. Maknanya maudhu'un, maknanya diguna pakai waw tersebut, dihantarkan, diguna pakai li mutlaqil jam'i, bagi semata-mata nak himpunkan. Nak himpunkan dua perkara ataupun lebih, dia nak himpunkan sekali. Contoh mana sebut sini, ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan, kalau ikutkan ja'a Zaidun wa ja'a Amrun, telah datang Zaid dan telah datang Amr. Jadi orang Arab dia tak perlu nak ulang-ulang dah, datangkan dengan waw, ja'a tu wa, makna dia sama je. Ja'a Zaidun wa Amrun, ja'a Zaidun wa Amrun, tak perlu katakan ja'a Zaidun wa ja'a Amrun. Kemudian bila datangkan dengan waw, maka dia semata-mata nak himpunkan antara tabi' dengan matbu'. Dia tak bagi faedah yang ni dulu ke, matbu' dulu atau tabi' dulu, tabi' dulu ataupun matbu' dulu, ataupun boleh jadi tabi' dengan matbu' sekali sama-sama datang. Semua boleh, ada ihtimal, ada keberangkalian berlaku semua tu. Bila sebut ja'a Zaidun wa Amrun, boleh jadi Zaid datang dulu baru Amr datang, ataupun boleh jadi Amr datang dulu baru Zaid datang, walaupun Amr duduk di belakang. Dan boleh jadi Zaid dengan Amrun tu datang sekali, pun ada ihtimal. Lepas tu dia sebut di sini tafriq dia, fayu'tafu biha al-mutaqarinani. Tafsir. Maka diatafkan dengannya, dengan waw ni, oleh dua yang berhubung, dua yang menyertai. Al-mutaqarinani, muqaranah. Nahwu ja'a Muhammadun wa Aliyun, telah datang Muhammad dan juga Ali. Idza kana maji'uhuma ma'an, sekiranya kedatangan kedua-duanya ini, ja'a Muhammad dan Ali ni sekali, bersama-sama. Mereka main sekali. Sebut juga ja'a Muhammadun wa Ali. Wa yu'tafu biha, dan diatafkan dengan waw, diatafkan akan sabiq yang datang kemudian, alal mutaakhir. Kena silah. Bila sebut ataf, maka ada maktuf dan juga maktuf alaih. Maktuf dengan maktuf alaih. Kat sini mana yang maktuf? Baik. Maktuf mana satu? Zaid ke Muhammad? Kan? Mana satu maktuf, mana satu maktuf alaih? Siapa dia? Zaid maktuf alaih. Zaid maktuf alaih, Muhammad jadi maktuf.
mudhaf ataupun atif. Kena kalimat dulu. Kalau apa? Maktuh atau lain. Jadi dekat sini dia kata wa yu'tafu bihas sabiqu 'alal mutaakhir. Wa yu'tafu biha as-sabiq. Sabiq itu kenapa dalam apa? Apa muradnya sabiq itu? Sabiq itu kenapa siapa? Maktuh ke maktuh alaih? Maktuh ke maktuh alaih? Sabiq dalam tu. Wa yu'tafu biha as-sabiqu 'ala al-mutaakhir. Umay. As-sabiq ni maktuh ke maktuh alaih? Maktuh. Ini maktuh. Yang ni maktuh alaih. Awal maktuh, belakang tu maktuh alaih. Maktuh dia kata ala. Sebab ni maktuh ala Zaid. Muhammad maktuh ala Zaid. Lepas tu panggil ni maktuh alaih. Jadi diatafkan dengan waw. Diatafkan sabiq yang datang awal. Alal mutaakhir. Maknanya maktuh alaih itu datang lewat. Maktuh datang awal. Contoh jaa Aliyun wa Mahmudun. Telah datang Ali dan Mahmud. Idza kana maji'u Mahmudin, apabila kedatangan Mahmud itu, Mahmud yang kedua tu sabiqan, atau dia lebih awal dulu datang, ada maji'i Ali. Ali mai lewat. Ni faham? Jadi yang mai awal kita maktufkan, kita atafkan atas yang mai lewat, ataupun terbalik. Yang mai lewat kita atafkan atas yang mai awal. Wa yu'tafu bihal mutaakhiru 'ala sabiq, dan diatafkan mutaakhir, atau ni mutaakhir jadi maktuf, 'ala sabiq, sabiq jadi maktuf alaih. Contoh jaa Aliyun wa Muhammadun, telah datang Ali dan Muhammad. Siapa mai dulu ni? Idza kana maji'u Muhammadin mutaakhiran, jika kedatangan Muhammad itu mutaakhiran, Muhammad mai lewat. Ali mai awal. Tadi terbalik. Idza kana maji'u Muhammadin, sekiranya kedatangan Muhammad itu lewat daripada kedatangan Ali. Ali mai dulu baru Muhammad mai. Boleh juga, tidak ada masalah. Pokoknya mudah kata waw ni tak kisahlah, semata-mata nak himpunkan antara dua tersebut. Yang ni mai dulu ke, yang sebut awal itu datang dulu ke, ataupun macam mana, ataupun yang sebut yang belakang tu datang dulu ke, ataupun datang sekali ke, tak kira. Daripada sinilah apa yang kita sebut semalam tentang ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu, pakai wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum dengan waw. Jadi waw li mutlaqil jam'i. Jadi bila waw semata-mata untuk nak jamak, nak himpunkan, jadi ikutlah nak mula kaki dulu ke, nak mula tangan dulu ke, nak mula kepala dulu, tak ada masalah. Jadi yang berdalilkan dengan waw, sebab Allah guna waw. Jadi bila waw, apa waw di mutlaqil jam'i, semata-mata nak himpun. Jadi tak ada bagi faedah tertib dalam ayat ni. Jadi sebagian ulama kata, sebagian mazhab kata tidak wajib tertib. Itu mazhab Syafi'i kata wajib tertib. Ada dalil lain. Ada dalil yang lain. Kemudian yang kedua alfa. Alfa wahiyah litartib wa ta'kid. Jadi kenapa ya? Garis apa? Alfa litartib wa ta'kid. Yani mawdu'atun
Ditertib wa tarkib. Dihantar, diguna pakai bagi tertib dan juga takkib. Tertib apa tertib maknanya bertersusun. Ada ma yang pertama, lepas tu ma yang kedua. Itu juga masuk takkib. Maknanya takkib itu kedatangan yang kedua berlaku. Isim yang kedua tu, tabi' tu selepas mengiringi yang pertama. Berlaku yang kedua mengiringi yang pertama tanpa ada muhlah. Tanpa ada senggang yang lama, tanpa ada pemisah. Wa makna tertib, apa makna tertib dia nak huraikan? Makna tertib an-nasani ai an-nawqu asani, berlaku yang kedua ba'dal awal. Berlaku yang kedua selepas yang pertama. Yang berlaku tabi' itu selepas matbu'. Wa makna ta'qib annahu aqibahu bila muhlatin. Bahasanya yang pertama annahu ay an-nasani aqibahu aqibal awal bila muhlah, tanpa dengan ketiadaan pemisah. Ai biduni faslin, tanpa ada pemisah. Contoh qadimal fursan fal musyar, maknanya telah pulang. Ni adalah tentera yang berkuda. Tentera berkuda yang menunggang kuda, fal musyar, lalu dituruti oleh yang berjalan kaki. Lalu maka idza kana maji'ul fursan, sekiranya kedatangan fursan sabiqan, dia terdahulu atas musyar, walam yakun baina qudumil fariqaini muhlatun, dan tiada antara qudum fariqain itu muhlah. Mulah jadi apa itu? Mulah. Isim yakun, ya. Isim yakun. Itu fa. Kemudian summa, wahya litartib ma'at tarahi. Summa hiya litartib ma'at tarahi. Terus summa ini guna pakai untuk bagi faedah apa? Tertib ma'at tarahi. Tertib tadilah an-nawqu al-awwal, an-nawqu al-thani ba'da al-awwal. Berlaku yang kedua selepas yang pertama, itu tertib. Tarahi, at-tarahi apa dia? Ini disebut kat depan. Wa makna tertibi qad sabaq. Makna tertib dah lalu dah. Qad sabaqa bayanuhu, penerangan dia. Wa makna tarahi ataupun qad sabaqa maknahu. Wa makna tarahi, makna tarahi anna bainal awwali was tsani muhlah. Muhlah apa ni? Jawab. Muhlatun, muhlatan, muhlatin. Mulatun jadi apa? Tanya pula jadi apa? Khabar anna. Isim anna lah. Muhlatun, muhlatan, muhlatin. Syawal kata muhlatun, khabar anna. Apa dia? Muhlatan. Jadi apa? Isim anna. Isim anna apa? Isim anna mu'akhkhar. Anna bainal awwali was tsani muhlatan. Ada isim anna. Itu dia punya khabar anna itu. Khabar anna dia syibih jumlah. Anna bainal awwal was tsani muhlatan.
Bahwasanya apa ni, antara yang pertama dan yang kedua tu ada pemisah. Ada pemisah jarak yang panjang. Contoh, arsalallahu Musa, Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Summa Isa, kemudian Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Summa Muhammadan, dia tak sebut arsalah lah. Arsalallahu Musa, summa arsalallahu Isa, summa arsalallahu, tak perlu dah, datangkan dengan ataf. Summa Isa, summa Muhammadan. Jadi kita nak baca, nak terjemahkan macam mana Allah Ta'ala mengutuskan Musa, kemudian mengutuskan Isa, kemudian mengutuskan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi antara Musa dan Isa ni berapa lama jarak? Lama. Antara Isa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa lama jarak? Lama. Jadi pakai summa. Yang keempat, au huwa litakhyir awil ibahah. Au ni ada banyak, tapi yang disebut dalam ni dua saja. Au juga boleh ditashkik, untuk mengesyakkan. Au juga boleh juga disyak, kerana syak. Jadi kita tunjuklah, bagi contoh satu-satu. Semua ni kita tengok dulu apa yang ada dalam syarah. Baik. Kata syarah, huwa litakhyir awil ibahah. Takhyir bagi pilih. Takhyir bagi pilihan. Bagi pilihan pun bukan pilihan boleh pilih dua-dua. Kena pilih salah satu. Adapun ibahah ni harus. Dia bagi pilih juga, tapi boleh pilih dua-dua. Itu beza antara takhyir dengan ibahah. Tengok dia terangkan. Wal farqu bainahuma, dan beza antara kedua-duanya, antara takhyir dan juga ibahah, anna takhyira, bahwasanya takhyir itu la yajuzu ma'ahul jam'u, tidak boleh bersertanya jamak, himpunkan antara dua. Wal ibahatu yajuzu ma'aha al jam'u, ibahah tu boleh bersertanya jamak, himpun. Tengok misal dulu, baru nampak. Fa misalut takhyir, misal bagi takhyir, tazawwaj hindan au ukhtaha, kahwilah kamu akan Hindan, ataupun kamu kahwini saudaranya. Jadi boleh himpun tak? Tak boleh himpun, adik-beradik. Nak himpun, tak boleh himpun lah, kena cerai lah. Kahwin, mau kahwin tak? Tak mati ke, boleh kahwin pula. Jadi di sini litakhyir, atau di sini litakhyir sebab tak boleh nak himpun. Kalau boleh himpun, itu dinamakan lil ibahah. Fa misalul ibahah udrusil fiqha awin nahwa, belajar kamu akan ilmu fiqh atau nahwu. Boleh himpun tak? Boleh himpun. Jadi di sini lil ibahah. Tengok pada maknalah. Kalau boleh himpun, kita panggil di ibahah. Kalau boleh tak dihimpun, kita panggil di takhyir. Boleh ya? Tashrab qahwah atau syai atau li takhyir atau li ibahah. Tanya. Kata ni ibahah, nak dua-dua. Nanti dalam mantik pun ada. Tapi dia pakai ni lain. Nanti masalah dalam qadiyah nanti ada mani'atul khulu, mani'atul jam', mani'atul jam'i wal khulu. Dia ada tiga. Itu pun nanti ada dalam, lebih kurang macam ni juga. Boleh himpun, tak boleh himpun, kena ambil salah satu. Jadi kalau kita belajar nak guna lah, orang tanya macam tu, dia tanya au tu apa dia? Au nak kena memang kena pilih salah satu je ke, ataupun boleh pilih dua-dua. Ada ibahah kita boleh minta dua-dua. Kalau au di takhyir, salah satu je lah.
Macam ni tazawwaj hindan atau ukhtaha. Ni tak ada syarat lagi lah, dia takhyir. Sebab boleh salah satu, syarat tak bagi. Import dua beradik. Tapi kalau bukan dua beradik, tazawwaj hindan atau Fatimah, dua-dua ni. Fa inna ladaika minasy-syar'i dalilan ala annahu la yajuzul jam'u baina hindin wa ukhtiha bizawaj. Maka sesungguhnya bagi kamu dalil daripada syarak bahwasanya tidak boleh impunkan antara Hindun dan juga saudaranya impun dalam kahwinan. Wala tasyukku fi annahu kamu tidak syak pada bahwasanya yajuzul jam'u, harus jamak antara fiqh dan juga nahwu bidirasah. Tak ada syak lah. Lepas tu au juga bagi faedah syak pun bagi juga. Contohnya perkataan Ahlul Kahfi, apa ni, labisna yauman au ba'da yaum. Depa tanya sama-sama depa, seorang apa ni, kita dah duduk di sini ni, menetap di sini ni satu hari atau setengah hari. Duk syak. Satu ke setengah. Jadi kita pakai au sebab ada syak, ketidak apa ni, tak pasti ya. Kita tak pasti antara dua orang. Aku minum separuh ke aku minum habis. Duk tak ingat. Syariktu kullahu au ba'dahu. Dia tak ingat. Itu li syak. Kemudian lil ibham. Lil ibham ni dia buat bagi tak pasti. Dia buat bagi sesuatu tu bagi tak nyata. Contohnya ayat Quran, cuma bezanya disebut apa beza antara syak dengan ibham. Syak ni kan tak pasti juga. Ibham ni kan tak pasti, buat bagi tak pasti. Maknanya mutakallim tu dia tahu dah, tapi dia saja buat bagi benda tu tak pasti. Contohnya dia buat ayat Al-Quran disebut dalam Quran, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami ni, sesungguhnya kami ke ataupun kamu di atas kebenaran atau di atas kesesatan. Jadi apa ni kata ulama, ibham ni, mutakallim ni dia tahu dah hukum. Yang cakap ni dia tahu dah hukum dia salah ke ataupun dia yang betul. Dia tahu tentang hukum perkataan tersebut. Tapi dia nak bagi ibham. Jadi dalam Quran turun ayat apa ni, tanya wa inna au iyyakum, kami ke kamu di atas kebenaran. Adakah Nabi Muhammad tak tahu kata yang Nabi Muhammad di atas kebenaran? Nabi Muhammad tahu dia di atas kebenaran, tapi dia buat soal supaya nak ibhamkan benda tu, biar orang yang dengar tu dia berfikir, aku ke betul, dia betul ni. Jadi dia bagi ibham tu, kami ke kamu di atas kebenaran ataupun kami ke kamu di atas kesesatan. Syak. Kemudian litaksim, ada litaksim. Litaksim ni untuk membahagi-bahagikan al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun ja'a li makna. Kalimah ni sama ada isim ataupun fi'il ataupun huruf. Jadi itu nak taksimkan. Jadi au pun boleh juga digunakan. Au juga lil idra. Lil idra, hamzah dad ra alif ba. Lil idra.
Sebut datang au bukan maknanya, bukan makna au atau, tapi bahkan, dengan makna bahkan. Untuk apa, untuk idrak ni nak bagi macam mana? Bosan saya nak buat. Bahasa Melayu kan kita nak untuk alih satu perkataan tu nak bagi naik lagi. Bahkan tak tahu rasa nak sebut payah sikit. Kemudian imma am, kita berhenti sampai imma. Kemudian am tak ambil lagi. Wahya li talabit ta'yin. Am ini untuk menuntut ta'yin, menentu ataupun menuntut kepastian. Menuntut kepastian ataupun menuntut ketentuan salah satu antara dua perkara contohnya. Jadi jawapan dia bukannya na'am. Jawapan dia mesti kena sebut salah satu yang disebut tu. Dan am ni dia datang selepas hamzah istifham, mesti dia didahului oleh hamzah istifham. Ba'da hamzati istifham. Nahwu adarastal fiqha awin nahwa. Kamu telah belajar fiqh ataupun nahwu. Jadi tak boleh kata na'am. Sebab hadzal jawab la yufid. Jawapan ni tak memberi faedah, tak memberi faham. Kamu belajar fiqh ke mengaji nahwu? Ya. Agak faham tak faham? Maknanya mesti kena menentukan, sebut salah satu. Fiqh ataupun nahwu. Jadi seolah-olah macam ni, orang tu tahu dah, cuma dia tak apa nak pasti. Dia nak takyin, tak apa nak pasti mana satu yang dia mengaji. Ingat ada orang kata fiqh, ada mengaji nahwu, jadi dia nak takyin lah, kamu ni mengaji fiqh ke mengaji nahwu. Jadi dia nak kepastian. Didatangkan dengan hamzah istifham. Macam mana? Selain daripada ada yang ni hamzah ya. Hamzah saja. Dan arah. Macam mana? Ada waktu istiqamah kalau itu dan arah hamzah saja. Kat sini apa ni hamzah je. Didahului oleh hamzah untuk qiraah ni. Sini dia rikah ni dia tak terangkan, ada satu am didahului oleh alif taswiyah. Didahului oleh alif taswiyah. Ayat Quran apa dia? Surah Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hamzah itu panggil hamzah hamzah taswiyah. Nak bagi tahu kata, kalau tengok makna tu apa makna dia? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kufur. Sawa'un 'alaihim, sama je atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu bagi peringatan atau kamu tak bagi peringatan, kan tu sama kan? Dipanggil alif taswiyah, hamzah taswiyah. Sama aja. Maknanya inzar ke ataupun adamul inzar, bagi peringatan ataupun tak bagi peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Hamzah tu dipanggil hamzah hamzah taswiyah. Dan dia termasuk dalam, dia terbagi dua, ada sebutlah ni secara ringkas. Ada yang muttasilah, ada yang munqati'ah. 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 Muttasilah. Muttasilah tadi dua, sama ada yang didahulukan oleh apa ni?
ba'da hamzah istifham tadi ataupun taswiyah. Disebut muttasilah sebab apa? Sebab am ni dia ada kaitan dengan ayat sebelum. Dia ada kaitan, dia ada hubung, dia berhubung dengan ayat sebelum. Sebab tu dinamakan am muttasilah. A'anzartahu am lam tunzirhu. Jadi am kat situ kan dia ada kaitan dengan yang sebelum. Dia kata tak lepas lah dari segi makna tu, dia ada kaitan dengan sebelum. Ataupun macam ni, ada rastal fiqha awin nahwa. Jadi am ada kaitan dengan sebelum. Dia tak lepas, dia berhubung. Sebab tu dinamakan am muttasilah. Adapun am munqati'ah, am dengan makna bal. Dia tak ada kaitan dengan ayat sebelum. Sebab tu panggil munqati'ah. Dia tak ada kaitan dah. Bukan dia tak ada kaitan langsung, tak berhubung dengan ayat sebelum. Ayat sebelum tu satu ayat lain, sebelah lepas tu ayat lain yang tidak ada hubungan dengan sebelum. Contoh dia dalam surah As-Sajdah. Am yaqulu naftarah. Am yaqulu naftarah. Sebelum tu apa dia? Kau nak ingat dia tak? Jumaat tak pasti. Tanzilu jadi tanzilu kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Nak sebut pasal Al-Quran lah. Nak sebut pasal Al-Quran, bagi tahu tentang Al-Quran ni yang diturunkan daripada Allah Ar-Rahman. Lepas itu dia tiba-tiba datangkan bal. Am yaqulu naftarah. Bahkan nak bagi tahu dia orang-orang apa ni, kafir musyrik ni, tak silap nak kafir musyrik kan? Am yaqulu naftarah, ay bal yaqulu naftarah. Bahkan mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni reka-reka. Al-Quran ni rekaan-rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak kaitan makna tu dengan sebelum? Tidak ada kaitan, tu dipanggil munqati'ah. Dia tak ada hubungan dengan yang sebelum. Dia dengan am dengan makna bal. Am dengan makna bal. Bukan nak minta ta'yin apa-apa dah. Am yaqulu naftarah, nak minta ta'yin apa? Nak minta tentu sesuatu tak? Dia tak ada kaitan, tu panggil am munqati'ah. Am dengan makna bal. Tapi am di sini atau lah. Tapi nak makna dia nak minta ta'yin salah satu yang disebut tu. Jawapan dia tak boleh nak kata na'am ataupun la, tapi kena menyebut salah satu yang disebut tu. Fiqh kan nahu, fiqh ataupun nahu. Sebab perkataan na'am tidak memberi apa-apa faedah. Dan yang keenam, imma bisyarti an tusbaqa bimisliha. Dan yang keenam, imma dengan syarat bahawa didahului imma tu dengan umpamanya. Bahawa didahului dengan umpamanya. Maksudnya kena ada imma satu lagi. Kena ada imma satu lagi. Dengan syarat didahului imma. Yang sebelum tu ada imma dah. Tengok ayat dulu, dalam ayat tu fashuddul wathaq fa imma mannam ba'du wa imma fidaa. Fa imma manna. Lepas tu wa imma. Ada dua imma kan? Jadi disyarat didahului oleh imma sebelum dia. Maknanya ada dua imma. Maknanya ada dua imma. Hak kedua tu lah. Hak kedua tu wa imma. Hak tu orang ataf. Ataupun tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Kahwinlah kamu sama ada hindan, kamu kahwin dengan hindan, wa imma ataupun saudaranya. Ataupun saudaranya. Sini khilaf. Sini khilaf antara ulama.
jumhur ulama tak menyatakan jumhur ulama mengatakan imma bukan daripada huruf ataf. Tapi ni pengarang dia pilih imma salah satu daripada huruf ataf. Dia kau khilaf lah, sebab dalam tu fa imma hindan wa imma ukhtaha. Huruf ataf imma ke waw? Kan ada waw kat situ. Imma hindan wa imma. Waw tu huruf ataf ke imma tu huruf ataf? Jadi yang mengatakan imma ni bukan huruf ataf, dia mengatakan waw tu huruf ataf naknya. Waw huruf ataf, huruf ataf mana boleh himpun sekali. Wa summa tak boleh. Wafa tak boleh. Dia tak dihimpun. Jadi di sini waw tu huruf ataf, imma tu bukan huruf ataf, ziyadah aja. Lepas tu ada yang kata imma tu huruf ataf, waw tu ziyadah. Adapun dari segi makna sama macam au. Dari segi makna sama macam au. Lepas tu dia kata sini wahia, imma tu mislu au, seperti au fil maknayain, pada kedua-dua makna tadi. Dua makna yang disebut tadi kan, lil takhyir dengan al ibahah, sama je dengan au. Lepas tu dia bagi contoh fashuddul wasaq fa imma man ba'du wa imma fidaa. Yang ni kena tengok tafsir lah. Tapi rasanya di ibahah. Ibahah. Kaitan perang ni lah. Sama ada jadikan tawanan perang tu dengan apa? Tebusan ataupun mana ni apa dia kata? Ni kena tengok tafsir. Sebab contoh yang kedua tu contoh untuk takhir. Tak boleh pilih. Kena pilih salah satu. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Fasyuddul wasaq ni lil ibahah. Allahu a'lam. Sebab tu setengah kitab nahu dia kata al kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun, pakai imma. Ada al kalimatu ismat apa ni al kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Ada pakai waw. Al kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun, pakai waw. Lepas tu cukup kot. Itu sama ni 8, 9, 10 8, 7, 8, 9, 10. Itu masing-masing ada syarat. Bal ada syarat, la ada syarat, lakin pun ada syarat, hatta pun ada syarat. Sejam lah sejam. Sejam. Sampai sejam. Kau nak satu ibat. Dah tadi nak sejam lagi. Tengok. Iman tu ni apa? Yang mana? Yang suku. Tidak. Iman tu ni apa? Iman yang pertama. Imam yang pertama. Jadi apa? Imam yang pertama tu mana tak pasti dia pun. Ni tengok balik.